أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والهداية وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بهم النعمة. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله والصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sambung lagi pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Ghazali rahimahullah taala. Kita masih lagi pada pembicara tentang aqabah yang keempat, iaitu aqabah yang ketiga, aqabah awaid. Awaid iaitu aqabah yang aqabah keempat, awarid. Aqabah keempat, awarid, tentang masalah rezeki. Maka di sini Imam Ghazali menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang pembahagian rezeki dan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjamin rezeki makhluknya. Di mana kalau kita betul-betul ta'ammul, memikirkan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab ini, maka lenyaplah segala kerisauan-kerisauan, segala syak, zon dan waham kita tentang masalah rezeki itu, sehingga dapatlah kita beribadah dengan tenang, dapatlah kita itu menjadi hamba Allah yang bertawakal. Oleh sebab itu pengajian ini sangat penting dan termasuk fardu ain untuk kita fahami. Kita tengok muka surat 79, 4 baris pada atas. Kita ulang sikit yang belakang, yang atas 4 baris. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmi wa barakatih. Maka jika engkau kata, adakah kami masuk di dalam hutan dengan ketiadaan bekal? Ini persoalan yang ditimbulkan oleh Imam Ghazali sendiri. Pertanyaan tentang tawakal. Adakah berarti kalau kita tawakal tu, kita boleh masuk je dalam hutan ke, masuk dalam padang pasir itu, jangan bawa apa-apa, serah budak-budak ke Allah. Ada rezeki aku hidup, tak ada rezeki aku mati. Boleh ke buat macam tu? Macam mana kan? Maka jawab Imam Ghazali, maka ketahui olehmu seperti bahwasanya jika ada bagimu kuat hati, yakin, kuat hati itu makna yakin penuh, tak ada keraguan langsung dalam hati itu, sepenuh-penuhnya engkau yakin kepada Allah, ke mana kuat hati. Dan kepercayaan hati yang sungguh-sungguh dengan janjian Allah Ta'ala. Kalau hatimu bulat seperti itu, maka masuk olehmu. Tu dia. Imam Ghazali tak kata, bodoh ke, tawakal kena usaha lah juga. Dia tak kata gitu. Dia kata kalau betul hatimu bulat, tauhidmu tu tak ada ragu langsung dengan Tuhan, ini menunjukkan kalau satu orang tu betul-betul yakin dengan Allah, tak ada masalah. Bukan maknanya dia malas nak berusaha, bukan maknanya dia tak nak kerja, tapi dia yakin. Ini dua persoalan yang berbeza ni. Satu orang tak ada yakin pun, cuma dia malas je nak pergi kerja, malas nak berusaha, suka minta kat orang. Itu dicela oleh Allah, dicela oleh Rasulullah, dicela orang beriman, dicela oleh masyarakat. Tapi kalau satu orang tu bukan masalah dia malas berusaha, dia boleh nak kerja macam orang lain,
Cuma dia yakin dia penuh dengan Allah. Rezeki ni dijamin Tuhan, penuh. Lepas tu harus tak dia ni masuk hutan tak bawa apa-apa? Dia kata harus. Boleh buat. Tak dosa, tak salah pun segi syariat. Tak salah. Tak salah kalau dia nak buat gitu. Tapi jika tiada kuat hati dengan Allah, kalau ragu-ragu, dia macam yakin. Dah masuk sehari tengok air tak ada apa, tak ada, menggelabah. Tak kuat hatimu dengan Allah. Dan kepercayaan hati yang sungguh-sungguh dengan janjian Allah, maka jadikan olehmu seperti orang yang awam. Kalau tak boleh sampai tahap macam tu, tak apa, tak salah pun. Tak jadi VIP tu tak mana tak boleh tawakal. Cuma rendahlah, jadilah seperti orang awam. Orang awam macam mana? Masuk dengan pergantungan mereka itu. Masuk ke hutan, bawa bekal. Masuk dengan pergantungan, mana bawa benda yang dia bergantung. Rezeki daripada Allah, tapi bekal kena bawa. Tak apa, boleh juga. Dan senyata telah kami dengar Imam Abul Ma'ali berkata, bahawasanya barang siapa melakukan ajra serta Allah atas adat manusia, nescaya dilakukan Allah sertanya di atas barang yang iaitu adat manusia pada memadakan belanja. Kalau hati dia tu, keyakinan dia tu sinonim dengan masyarakat sekeliling dia. Tengok kiri kanan, orang ni kerja kat pasar, yang ni pula kerja cikgu, yang tu pula kerja aku kena kerja jugalah. Tak kerja mana datang rezeki pula. Memberlakukan seperti adat manusia biasa, maka Allah akan memberlakukan seperti adat manusia. Ana inda zanni abdi, aku ikut sangkaan hamba aku. Kalau hamba aku menyangka aku akan memberi dia rezeki justru melalui kerja seperti orang lain, maka jangan salahkan Allah kalau Allah tidak memberi rezeki seperti orang-orang khawas. Kerana Allah mengikut sangkaan hamba. Ana inda zanni abdi, aku mengikut sangkaan hamba aku. Kalau hamba aku itu dia ingin ikut adat orang awam, kerja pukul 9, balik pukul 5, maka aku akan bagi rezeki mengikut sangkaan dia itu. Jangan salah sangka pula. Allah tak suruh pun. Kita yang sangka. Kalau nak dapat rezeki, mesti kerja. Masuk pukul 9, balik pukul 5. Mau lebih, overtime. Kita pun percaya macam itu. Maka Allah akan memberlakukan seperti mana adat kebiasaan yang kita percaya itu. Tak, kita we believe in that way. Allah give us rezeki, Allah akan melakukan seperti itu. Jangan salahkan Allah. Tak salah pun. Tapi macam itulah. Bukan kerja atau bagi rezeki. Keyakinan kita, Allah bagi kita rezeki melalui cara itu. Maka Allah akan memberlakukan rezeki kita dengan cara itu. Faham tu? Ya? Ini kata siapa ni? Kata Abul Ma'ali. Dan ini perkataan yang sangat elok, kata Imam Ghazali. Ini bagus ni. Kalam ni bagus. Masbut sebenar-benarnya. Dan pada perkataan itu beberapa faedah yang banyak. Jadi kalam Syekh Abul Ma'ali ni banyak kita boleh faham. Banyak hikmah bagi orang yang menilik akan dia, kalam Abul Ma'ali itu, ya. Maka jika engkau kata, tiadakah Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khaira zad at-taqwa, carilah, ambillah bekal kamu, maka sebaik-baik bekal itu takwa. Ayat ni biasa kita dengar, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, carilah bekalan kamu, sungguhnya sebaik-baik bekalan itu takwa. Jadi seolah-olah kalau kita baca sekali imbas, Allah suruh kita cari bekal, suruh kerja, so 9 to 5,
Dalilnya Allah kata watazawwadu. Pergi cari bekalan. Tapi sebaik-baik bekalan tu takwa lah. Seolah-olah kita faham macam tu. Adakah betul cara kita faham seperti itu? Adakah betul kita faham ayat Quran tu? Adakah macam tu maksud ayat Quran tu? Sebab zadun tu bekal, bekalan. Macam orang pergi haji kena ada siapkan bekalan untuk orang rumahnya sebelum dia berangkat haji. Zad, bahasa Arab zadun. Ya, Quran kata fatazawwadu. Maka kata Imam Ghazali, dia kata apa? Fa'lam, dan ketahui olehmu. Dia berkata wa'lam ni lah. Bila dalam kitab tu Tok Guru tu kata wa'lam ni, wa'lam ni makna ni ada satu peringatan, satu benda yang engkau salah faham. Ya, kefahaman yang sebetul macam mana? Fa'lam, maka ketahui olehmu bahwasanya seperti bahwasanya anna fihi, jika ada lompat pula, maka ketahui bahwasanya padanya ayat ini ada dua kaul, ada dua pendapat ulama apa makna bekalan. Yang pertama bahwasanya maksud bekal ni bekal akhirat. Watazawwadu maknanya carilah kamu bekalan-bekalan akhirat. Bekalan akhirat apa? Takwa, amal-amal soleh, semayang, zakat, haji. Banyak kan? Bekalan yang kita perlu untuk bawa ke akhirat ni banyak. Bekalan kita nak bawa ke akhirat ni banyak. Bukan bekalan dunia, bekalan nak bawa ke akhirat. Bekalan akhirat apa dia? Amal ibadat, korban sunat dan macam-macam lagi. Ini kita panggil bekalan akhirat. Jadi pendapat pertama, maksud Allah watazawwadu, carilah bekal-bekalan akhirat. Dalilnya mana? Kerana demikian itu firman Allah Ta'ala, khairuz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekal di antara semua bekal akhirat, takwa. Itu maksud dia. Maksudnya, kamu nak mati perjalanan yang jauh, siapkan bekalan. Bekal solat, bekalan pahala sedekah, pahala korban. Tapi daripada banyak-banyak bekalan yang kau nak buat ni, apa bekalan yang paling penting dan paling bagus kau bawa balik jumpa Allah? Takwa. Apa tu takwa? Takwa menjunjung imtithalul awamir, menjunjung perintah Allah. Wajtinabun nawahi, menjauhi larangannya. Inilah sebesar-besar bekalan untuk dibawa mati. Bukan taubat, bukan dah buat dosa baru nak misal. Kita dah terang dulu kan apa beza taubat dengan takwa. Taubat dah buat baru nak misal, baru nak istighfar. Takwa belum buat dah misal. Takwa tahu sana tu maksiat, lari sini. Tahu situ ada lubang maksiat, pergi sini. Dia pelihara diri dia, dia jaga diri dia jangan sampai terjatuh dalam maksiat. Jadi antara bekalan nak buat mati ni, nak bawa pada akhirat, khairuz zad, sebaik-baik bekalan, lebih besar daripada segala-galanya, taubat ke, sabar ke, takwa. Ni kaul yang pertama. Jadi maknanya tak ada kena-mena lah dengan harta benda dunia ni. Bukan makna carilah bekalan-bekalan dunia, kerja banyak-banyak, tapi sebaik-baik bekal tu takwa. Oh salah faham. Salah cara kita faham tu. Lepas tu dia kata apa lagi? Sebaik-baik bekal itu takwa, dan tiadalah firman Allah Ta'ala watazawwadu dengan makna mata benda dunia dan sebab-sebabnya mendapat mata benda dunia. Hitamud dunia. Bukan makna watazawwadu ni pergi cari kerja, cari duit banyak-banyak, simpan kat rumah. Bukan itu. Salah faham. Ini tafsir yang pertama. Yang kedua, maksud khairuz zad ini apa dia? Zadun apa dia? Bahawasanya adalah mereka itu, kaum yang tiada mengambil mereka itu akan bekal mereka itu di dalam musafir haji bagi diri mereka itu
sebab tawakal, yakni berpegang atas manusia dan meminta-minta mereka itu pada manusia, dan bahawa mengambil akan bekal daripada harta kamu terlebih baik daripada mengambil harta manusia dan berpegang atas mereka itu. Jadi kaul yang kedua, makna watazawwadu ni, ayat ni diturunkan pada jemaah haji, melarang orang-orang yang pergi ke haji kononnya nak bertawakal, tak bawa bekal, tapi dalam perjalanan minta ke orang. Maka Allah larang buat macam itu. Jangan buat kerja macam itu. Tu kata tadi tu. Kau malas nak cari bekal, konon nak bertawakal, tengah jalan lapar minta ke orang. Itu namanya tawakal pada manusia. Tu kata very tricky. Kita ingat kita dah tawakal lah, tapi bila orang tak bagi kita marah. Kenapa tak bagi aku lembu? Nak korban ni. Kenapa kau tak bagi aku ni? Kau tak tahu bagi kan? Kenapa tahun ni tak bagi? Ini tawakal dengan manusia ni. Paksa orang sekah dia pula. Tawakal ke mana tu? Kalau dia tawakal pada Allah, dia tak begitu kan. Tahun ni orang ni bagi, tahun ni orang tu pula. Ikutlah mana Allah nak gerak. Ya. Jadi kaul yang kedua menarik. Ayat ni tentang orang zaman dulu berjalan kaki ke Mekah tak bawa bekal, lepas tu minta kat orang. Maka Allah marah, Allah tegur, watazawwadu, pergi bawa bekal. Nak pergi haji bawa bekal sendiri. Fa inna khairaz zad at-taqwa, sebaik-baik bekalan tu takwa. Ini kau tidak meminta-minta pada orang, kau bertakwa, kau junjung perintah Allah, kau malu dengan Allah. Yang minta kat orang, minta dengan Tuhan. Lebih baik lagi kau bertawakal dengan bekalan yang kau bawa daripada kau tawakal dengan berpegang pada harta orang. Ini tafsiran yang kedua. Betul. Bahawasanya ada kalangan mereka itu kaum yang tak bawa bekal ketika musafir haji bagi diri mereka itu. Sebab apa? Sebab tawakal mereka itu berpegang atas harta benda manusia dan minta-minta ke orang lain. Allah larang macam tu. Allah larang, tak boleh buat itu. Dan bahawa mengambil bekal daripada harta sendiri lebih baik daripada mengambil harta manusia dan berpegang atas mereka itu. Alah, susah apa kita jalan kaki, esok ramai jemaah kita minta dekat orang. Kita bertawakal apa? Dia ingat dia tawakal tu, dia pergi harap kat orang. Orang tawakal dia senyap. Kita pun tak tahu dia ni ada duit tak ada duit. Senyap, perut dia lapar pun tak minta kat orang. Dia diam. Kalau ada gerak daripada Allah, itulah rezeki aku. Kalau tak ada orang bagi, tak ada rezeki aku. Dia tak marah pun orang tak bagi kat dia. Ini orang tawakal. Dia orang tawakal pada Allah. Orang tawakal pada manusia, dia pegang tasbih juga. Dia tengok orang tak bagi, aku ni bertawakal tau, buat sikit bekal. Apa tak bagi ni? Kau tak tengok aku beribadat ni? Kau kena support aku. Ini makna orang ni tak tawakal pada Allah, ni tawakal pada manusia ni. Dicelik. Turun ayat ni. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekalan, bawalah bekal ketika nak naik haji. Janganlah engkau meminta-minta pada orang. Sungguhnya sebaik-baik bekalan itu takwa. Ini tafsiran yang kedua. Tengok. Jangan main-main dengan kitab ni. Orang ngaji tafsir tak tahu lagi ni. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan maka jika engkau kata orang yang tawakal, adakah dia menanggung akan bekal sertanya di dalam perjalanannya? Tanya pula. Kalau orang tawakal pegang pada Allah lah, apa nak buat bekal kat tangan pula? Kalau orang tanya lah. Ai ma'al mutawakkil fil asfar fa'lam. Maka dia jawab. Maka ketahui olehmu bahawasanya terkadang-kadang ditanggung bekal itu, tapi tiada berpegang hatinya dengan dia bekal, dengan bahawasanya tiada mengapa bawa rezekinya.
Dia terjemah cara bahasa lama, kadang pening kita nak faham tu. Kita tengok Arab dia senang pergi faham. Maksud dia apa itu? Kata Imam Ghazali, rubbama kadang-kadang yahmilu zat. Satu orang tu bawa bekal, tapi tak bergantung hatinya dan bekalan itu. Dia bawa aja. Hati dia tetap dengan Allah. Tak masalah tu. Bawa ni sebagai standby. Kok rezeki dia diberi Allah melalui bekal yang dia bawa. Tapi hati dia tak pegang dengan bekal tu. Mungkin saja dalam perjalanan nanti bukan ini yang dia makan. Digerak orang lain pula oleh Allah. Di situ pula rezeki dia. Bekalan yang dia bawa ni untuk orang lain pula boleh jadi. Hati dia tak pegang. Jadi kiasannya begitulah orang yang bekerja. Dia bekerja cari duit, tapi hati dia tak pegang dengan kerja yang dia buat ni mendatangkan rezeki. Tidak. Lepas tu siang tadi saya sembang-sembang dengan budak-budak madrasah. Cukup korang tengok di cerita dulu saya ada air atau air kangen. Jadi salah seorang tu yang buat jual air kangen tu, dia hadiah kat Malaysia. Bagus Ustaz, minum ni sihat ni. Lepas dia ada, dia pun mati. Kan? Mati. Tengok tu. Berapa banyak dah orang-orang yang jual produk kesihatan. Patut dia lah paling sihat. Dia lah hidup lama. Mati pula dah. Dia mati dulu. Yang kita yang sekali-sekali minum ni, panjang dah umur. Supaya juga macam orang rajin exercise. Kawan-kawan saya tu yang rajin-rajin exercise, mati tengah main badminton pula dah. Exercise tu, terlajak je, terstop pula jantung dia. Mati pula dah. Kita yang tak exercise ni, panjanglah umur dia. Jadi umur kita ni ditentukan oleh exercise tu ke? Siapa yang tentukan ni? Kita fikir balik pula dah. Bukan makna kita pergi hentam pula sok giabok tiap malam. Itu mencampak di dalam kebinasaan. Tapi yang ini yang betul-betul ni ajal dia tak situ pula. Dia kata dalam internet satu orang pakcik tua. Pakcik umur berapa pakcik? 75 tahun. Oh, tua dah. Tua. Orang yang tiap-tiap cucu-cucu saya yang anak saya tu yang belikan saya rokok ni semua dah mati dah. Saya tak mati lagi. Pula dah. Bukan suruh hisap rokok tu. Jadi ajal ni siapa yang pegang ni? Begitu juga rezeki. Yang cari siang malam tu tak dapat pergi haji. Tok guru yang duduk mengajar siang malam tak cari duit ni, dia tak tahu pergi haji. Ini yang pengajaran daripada pengalaman hidup kita melihat manusia ni, mengajar kita itu. Mengajar apa? Tidak berpegang dengan bekal yang kita ada ini. Nak menyampaikan kita pada Allah tu bukan bekalan itu. Nak menyampaikan bukan ini. Kalau kita seperti itu, artinya menanggung bekal tapi tidak berpaut hatinya dengan dia, dengan bahawasanya macam mana? Tidak mengapa bawa rezeki padanya. Dia bawa rezeki tak masalah. Kalau macam itulah pegangan dia, hati dia tidak berpegang dengan benda yang dia bawa itu, tidak masalah. La mahalata rizqu wa fihi qiwamu. Jadi apa tujuan dia bawa tu? Dijawab lagi. Dan padanya rezeki, benda yang dia bawa tu yang mendirikan badan orang yang bertawakal tu. Mendirikan badan orang yang bertawakal tu, sekadar itu. Dia tak gantung. Sungguhnya dan padanya yang mendirikan sungguh-sungguhnya, yang mendirikan dia siapa? Bergantung hati dengan Allah Ta'ala dan berpegang di atasnya. Wa innama yu'alliqul qalbu billah. Hati dia pegang, ni bekalan syarat, buat syarat je. Hati dia pegang pada Allah, bukan pada bekalan itu. Dan berpegang atasnya dan berkata bahawasanya rezeki itu
sudah terbahagi, maksumun. Lagi sudah selesai daripadanya, tak ada masalah. Cuba kita tengok dalam sejarah. Dalam sejarah peristiwa hijrah, Allah Subhanahu wa taala ketika nak melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gua Sur. Nabi dikejar oleh orang kafir Quraisy, Nabi masuk dalam gua. Apakah alat atau benda yang Allah gunakan untuk melindungi hamba-Nya dan juga Sayyidina Abu Bakar daripada musuh melihat? Adakah sebiji batu yang besar? Adakah raksasa? Adakah jin? Adakah malaikat? Tidak. Apa tuan-tuan? Sarang laba-laba. Adhaful buyut, baitul ankabut. Selemah-lemah rumah ialah rumah laba-laba. Macam tu yang hancur. Sarang burung tu kuat lagi. Kenapa Allah nak melindungi hamba-Nya daripada musuh dengan menggunakan sarang laba-laba? Ya, kalau kita letak tangan kita, habis nampak dalam tu. Sebab Allah nak bagi tahu yang melindungi itu aku. Aku. Bukan benda itu. Benda itu buat syarat je. Buat syarat. Hikmah keduniaan. Kena ada benda. Kena ada itu, kena ada ini. Tapi yang melindungi itu Allah. Buktinya sarang laba-laba tu letak tangan dia. Musuh naik, kalau ada orang takkan sarang laba ni tak hancur. Tak ada orang lah. Belok. Kuasaan Allah. Banyak kita boleh belajar dari peristiwa hijrah tu. Begitu juga di sini ni. Ni kita tengok ni. Dan berpegang dan berkata, rezeki sudah dibahagi, lagi dah selesai. Bermula Allah Ta'ala, jika dikendak didirikan tubuhnya orang bertawakal tu dengan ini bekal, boleh, atau dengan yang lain. Macam saya kata tadi lah, bawa ni buat syarat tapi tak pegang. Mungkin yang menegakkan tulang belakangku bukan yang ini, yang lain. Tu orang rumah sini kan dia cukup fed up saja. Tell me where you want to eat. I don't know. Just cook. Tak faham. I masak, you makan luar. I tak masak, you nak makan sini. Mana tahu kata? Tak tahu. Rezeki ustaz dia macam-macam. Kan jalan orang belanja makan pula. Baru duduk orang hantar makan. Dah tak boleh makan juga. Kan duduk tak ada nak itu. Nah, ini isteri ustaz kena tawakal juga. Dia kena dia fikir mana Tuhan gerak dia ni. Nak masak tak masak? Masak. Tak kita, sikit orang lain. Tok guru gitu kan. Masak. Mungkin kita masak, anak murid yang makan. Mungkin anak murid masak, kita yang makan. Rezeki macam tu. Tak boleh kita, mesti itu tak boleh tu. Bodoh kita menyempitkan rahmat Tuhan. Mesti macam ni. Bila kita kata mesti macam ni, Allah, aku nak bagi kau banyak lagi. Dan kau kata macam ni je. Macam tu je dah. Engkau yang kata macam tu. Aku kata Allah, aku nak bagi kau banyak lagi ni. Tapi kau kata tak, rezeki aku pukul 9 mesti macam ni. Tak boleh lain. Yang menyekat rezeki siapa sekarang ni? Diri sendiri. Kita menghadkan tu. Boleh jadi jika Allah berkehendak ditegakkan tubuh badanku ini dengan rezeki yang aku makan ni, yang aku bawa ni, atau dengan yang lain. Dan terkadang-kadang yang menanggung akan kejadiannya. Kejadian itu makna tubuh badan itu. Allah jadikan rezeki tubuh dia itu dengan rezeki yang lain, dengan menolong akan Muslim. Dah ada orang Islam lain tak bagi kat dia rezeki dia, orang Islam. Atau umpamanya yang demikian itu. Dan tiadalah kelakuan pada mengambil rezeki, bawa rezeki dan meninggalkan dia. Sungguhnya kelakuan itu pada hati. Kelakuan itu mana hal. Jadi yang penting tu bukan masalah dia bawa tak bawa. Yang penting tu kelakuan tu yang mana? Hal itu. Hal pada hati. Adakah dia berpaut kepada benda yang dia bawa atau hatinya tak berpaut? Tiada bergantung hatinya. Macam tadi lah orang pergi haji tadi. Bukan masalah dia bawa roti ke tak bawa. Masalah hati dia pegang kat mana.
Kalau hati dia betul-betul berpegang pada Allah, tak bawa bekal pun tak apa. Dia tak berharap pada manusia. Tapi kalau hatinya, di saat manusia tak bagi, dia akan marah, lebih baik bawa. Lebih baik kau bawa bekal. Sebab nanti kau akan meminta-minta pada makhluk Allah yang lain. Jatuh maruahmu. Hilang tawakalmu. Lebih baik tawakal dengan rezeki sendiri. Dan elok dan meninggalkan sungguhnya kelakuan dengan hal keadaan yang bagus itu, hal keadaan tawakal itu letaknya di hati. Tiada bergantung hati melainkan dengan janjian Allah Ta'ala. Dan elok pada yang dipadakan, dicukupkan dia oleh Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri pada Allah, nanti Allah sendiri yang akan mencukupkan apa yang tak ada. Di saat kita bertawakal pada manusia, hati kita akan selalu mengharap manusia. Tak habis-habis. Minta orang, resah kalau orang tak bagi, marah. Gaji lambat sikit tak boleh. Sebab kita pegang pada manusia, tak pegang pada Allah. Dan akuannya dan mengakunya Allah, pengiktirafan Allah. Maka berapa banyak orang yang menanggung bagi bekal, membawa bekal, tetapi hatinya serta Allah Ta'ala tiada pada bekalannya. Dan berapa banyak orang yang meninggalkan bawa bekal, padahal hatinya bersangkut serta bekalan, tiada serta Allah. Maka kelakuannya tiba-tiba jika begitu, tertakluk di mana? Pada hati, bukan pada bekal yang dia bawa. Maka faham olehmu akan ini usul, dan memadalah belanjanya. Maknanya memadalah dengan apa yang telah dibicarakan, insya-Allah Ta'ala. Jadi kalau kau faham betul apa aku cakap ni, memadalah belanja tu mana musyaqqahnya, payahnya tu. Payah yang kau nak faham ni, cukuplah. Kalau kau faham betul-betul perkara yang aku sebut ni. Macam cerita yang selalu saya cerita tu. Cerita tu kan, ulang lagi tak apa nak. Cerita tentang dua orang wali Allah, yang seorang miskin, yang seorang kaya. Ingat tu? Betul anak murid. Anak murid pada tok guru, tok wali yang miskin ni. Dia belajar dengan tok guru dia lama. Satu hari tok guru dia miskin, rumah nak roboh tepi sungai, nak makan panci ikan, baju koyak-koyak. Satu hari anak murid dia kata, Tuan Syekh, saya mendengar ada seorang wali Allah yang duduk di balik gunung sana. Teringin hati saya nak pergi menziarah beliau. Tok senyap. Nak pergi tu? Boleh. Bila kau sampai di rumahnya nanti, sampaikan salam aku kepadanya, dan bagi tahu pada dia, untung. Pelik pesanan. Baik tok guru. Dia pun pergi. Berjalan siang malam, akhirnya jumpalah rumah tok guru dia. Tok guru yang kata tok wali kaya. Tengok tok wali tu, rumah besar. Naik kereta kuda 6 horsepower, 6 ekor kuda tu. Rumah macam istana. Dia pun terdetik dah hati dia. Ini tok wali apa ni? Kata wali Allah. Kaya pula. Zaman dulu 6 kuda lah. Kalau zaman sekarang wildfire lah. Masuk tengok. Tak apalah, tok guru punya pesan, kita ketuklah pintu. Nak ketuk tak ketuk lah. Baru nak ketuk, tok guru tu buka pintu. Man, dia sebut nama dia. Bila kau sampai? Dia boleh baca hati. Ada apa hajat? Saya ni datang daripada guru saya, suruh sampaikan salam. Lepas tu dia pesan untung. Senyum tok wali. Waalaikumsalam. Tak apalah, sampaikan juga salam aku pada gurumu. Lepas assalamualaikum. Dan pesan dekat dia, rugi. Ni anak murid dah pening dah. Yang seorang untung, yang seorang rugi. Ni apa cerita tok guru dia kan? Lepas dia balik lah. Dia balik jumpa tok guru dia, kata, assalamualaikum, jumpa dah. Dia kata apa? Dia suruh bagi tahu kat tok guru, dia sampai salam,
Assalamualaikum. Lepas tu dia kata rugi. Tok guru dia mendengar, dia menangis, teriak. Nangis. Dia pun dah tak tahan dah. Sekarang Tok guru, saya dah tak kira dah. Cuba cerita ni, cerita apa ni? Seorang untung-untung rugi menangis pula ni. Cuba cerita betul-betul ni, apa cerita ni? Tok guru kata macam ni lah. Walaupun kau tengok Tok wali yang, Tok guru yang kau tengok tu, kau nampak dia tu kaya raya, tapi dalam hati dia tu sikit pun tak melekat dengan kereta kuda, rumah yang dia ada tu. Tak ada langsung. Sekiranya Allah tarik semua tu, dia macam tu juga. Sebab tu aku cakap dia untung-untung. Aku tahu hati dia macam mana. Habis yang Tok guru dia kata rugi-rugi pula tu. Kenapa pula? Aku ni, walaupun kau tengok dengan rumah sengit, baju koyak, makan ikan pun nak kena pancing, tapi sekali-sekali dalam hati aku ni terdetik juga, Kalaulah hidupku senang, dapat rumah besar, kan bagus. Maknanya hatiku ni masih ada lagi tergantung pada harta dunia ini, walaupun aku tak ada. Maka zuhud itu di hati, bukan di tangan. Satu orang tu boleh ada segala kekayaan Allah bagi, tapi hati tak gantung. Satu orang tu boleh berlagak dia seorang sufi yang zuhud, tapi hatinya penuh tergantungan pada dunia dan manusia. Kita nak jadi yang macam mana? Ustaz, kalau dua-dua sekali boleh tak? Hati tak bergantung pada tapi harta tu ada. Boleh. Tapi kena diuji dululah. Sebab itu pada sahabat, kalau kita tengok pada sahabat-sahabat Nabi SAW, di awal perjuangan mereka itu korban, habis, miskin. Abu Hurairah tu semiskin-miskin orang, tak ada rumah pun, duduk kat masjid. Tapi di akhir-akhir hayatnya dia kaya, dikayakan Allah, perniagaannya sukses, tapi harta korban. Sahabat-sahabat Nabi di akhir tu ada yang kaya-kaya tu. Kenapa dikayakan Allah? Sebab hati dah tak terpaut. Abdul Rahman bin Auf, berapa ramai kat suku hamba abdi itu semua dia yang bebaskan. Sebab hatinya sudah tak berpaut lagi dengan harta itu. Maka ketika itu tidak ada bahaya yang dia memegang dunia. Yang teruknya kita ni, baru dapat kereta sebiji dah macam hilang perumahan. Baru pangkat naik sikit dah tak ingat orang lah. Kan? Jadi ini pengajian yang dia nak bagi tahu sini. Dan maka jika ditanyai orang, maka adalah Nabi SAW, tiadakah ia menanggung akan bekal? Kalau orang tanya, Rasulullah macam mana? Nabi kan dia ada tanggung juga, dia bawa juga bekal kan. Dia ada bekalan ni, kadang-kadang dia simpan tu anak bini dia setahun. Macam mana? Itu macam mana cerita tu? Rasulullah sendiri. Dan demikian lagi segala sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat pun ada juga menyimpan bekal. Dan segala salaf yang soleh. Dan dikatakan baginya, maka dijawab. Dan dikatakan baginya banyak persoalan yang dibawa ini. La jarama anna dhalika mubahun ghairu haramin. Artinya maka sebenarnya bahawasanya demikian apa? Kita kerja, cari duit, simpan duit kat bank, harus, tiada haram. Simpan duit tak haram, menyimpan bekalan tak haram. Apalagi kalau dengan adanya sedikit harta itu kadang-kadang menjadikan orang tu bermaruah. Anak-anak akhir zaman lebih baik kita ada harta. Kerana kalau tak ada harta, hati kita tak kuat pada Allah, hidup meminta-minta pada orang, dicela. Maka sebenarnya bahasa demikian itu harus, tiada haram. Sungguhnya yang haram itu bergantung hati dengan bekal, bergantung hati dengan dunia tu, dan meninggalkan tawakal atas Allah Ta'ala. Itu yang haram. Kau cari-cari dunia, kau dah rasa sedap pula dengan dunia tu, dan kau berpaut pula dengan dunia ni, yang kebanyakan yang jadi. Lepas tu Quran banyak kali memberi pesan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kamu, jangan sampai terpaut hatimu dengan harta-harta kamu dan anak-anak kamu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
Kalau itu yang kau buat, engkau adalah orang yang sangat rugi. Rugi sangat. Rugilah. Sebab benda ni fana, tak bawa mati. Tapi bukan kata tak boleh memiliki, tak boleh berpaut. Berpaut hati itu yang haram. Dan meninggalkan tawakal atas Allah, maka faham olehmu. Kemudian apa sangkamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekira-kira firman Allah Taala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya, apa sangkaanmu sekira-kira Allah berfirman, Allah berfirman, bertawakkallah engkau di atas yang hidup. Ini atas Tuhan yang hidup, yang tiada mati ia. Macam mana ni Rasulullah ni? Rasulullah Allah Ta'ala suruh perintah pada Allah, pada Rasulullah, suruh tawakal di atas yang hidup, yang tak mati-mati. Ya, maknanya apa maksud soalan ni? Maksud dia seolah-olah Rasulullah menderhaka, menyalahi akan dia pada demikian itu. Seolah-olah Rasulullah menyalahi, tak ikut perintah Tuhan. Rasulullah pergi cari bekal pula dah. Kan ada hadis Nabi menyimpan bekalan untuk anak isterinya selama setahun. Macam mana tu? Tak ada tawakal ke? Sahabat-sahabat Nabi ada yang kerja. Dan ia bergantung hatinya dengan makanan atau minuman atau dirham atau dinar, tiada sekali-kali. Jawapannya apa? Tiada sekali-kali. Titik itu. Jawapannya tiada sekali-kali. Kalla. Nah, tidak sekali-kali Rasulullah buat begitu. Dan Maha Suci bahawa ada demikian itu. Dan Maha Suci kata dia. Kalla wa hasya an yakuna dzalika. Jauh sekalilah Nabi ni tak ada tawakal. Pembohong sangatlah, selisih sangatlah Rasulullah ni, bergantung hati dengan benda-benda yang ada di dunia. Tetapi adalah hatinya Nabi serta Allah Ta'ala, dan tawakalnya Nabi serta Allah Ta'ala, maka bahawasanya ia Nabi tiada pernah berpaling kepada dunia dengan sekaliannya, dan tiada mencapai tangannya kepada anak kunci perbendaraan bumi sekaliannya. Dan sungguhnya adalah mengambil ia akan bekal daripadanya dunia ni dengan niat yang kebajikan. Demikian lagi segala salafus soleh, tiada kerana cenderung hati mereka itu daripada Allah Ta'ala kepada bekal itu, dan muktabarnya, iaitu qasad jua atas barang yang kami ketahui akan dikau, maka jaga olehmu daripada tidur engkau. Maksud dia apa? Imam Ghazali kata, tak sekali-kali Nabi ni bila dia ambil harta dunia ni, dia nak pegang dunia ni. Dia nak, padahal anak kunci dunia ni kat tangan dia je. Nabi kalau nak minta satu rumah boleh, semua boleh. Tapi kenapa dia ambil juga sekali-sekali Nabi ambil dunia ni? Nabi ambil dunia ni kerana ada misi dan visi. Ada misi dan visi Nabi SAW. Itu juga para salafus soleh untuk niat-niat kebajikan. Niat-niat kebajikan tu macam mana? Supaya boleh bersedekah, supaya menyatakan pada manusia ini halal, ini haram. Kerana dia ikutan. Dia nak orang ikut cara dia, cara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena sangka baik. Bukan kerana cenderung hati mereka menjauhi Allah Ta'ala kepada bekalan tersebut. Jadi yang penting kita kena faham qasad mereka itu tidak seperti yang kita buruk sangka dengan Nabi SAW. Bukan macam itu. Ya, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Dan tawakalnya serta Allah. Dan sungguhnya adalah mengambil bekalnya daripada niat nak buat kebajikan dengan bekalan tu, duit. Demikianlah segala salafus soleh, bukan kerana cenderung hati mereka itu menjauhi Allah, terus kepada bekal yang dicari. Bukan begitu. Dan yang diiktibarkan itu, muktabar apa muktabar? Muktabar yang kita iktibar, bukan bekalan tu Nabi cari tak cari. Yang kita iktibar
Niat dia apa dia? Dia cari bekalan tu apa dia? Macam kita lah, kita kerja ni apa niat? Oh, cari rezeki yang halal ni esok naik haji. Cari rezeki yang halal ni tidak meminta-minta pada orang. Cari rezeki yang halal ini supaya saya boleh bersedekah. Niat tu yang penting tu. Bukan nak ke benda tu. Nak kepada amal yang boleh dibuat dengan benda yang diambil itu. Ni'mal malu salih li mar'is salih, kata Nabi SAW, sebaik-baik harta yang baik itu bagi lelaki yang baik. Tujuan tadi yang dinilai muktabar, maknanya yang dinilai, yang diiktibar bukan harta itu, qasad, tujuan, kenapa nak cari itu. Macam saya kat pondok kadang, ustaz saya tengok ada murid saya, ustaz kalau orang nak bagi sumbangan laju je ustaz kan. Kalau orang minta sumbangan ustaz lari-lari. Kenapa ustaz nak ambil sumbangan? Yalah, kita ambil sumbangan orang tu bukan untuk kita, untuk agama ni. Apa masalah dia? Bukan untuk diri kita, untuk support agama. Agama siapa? Agama Allah. Jadi qasad, balik pada qasad. Kalau qasad saya nak riak untuk diri saya, salah. Balik pada niat dia. Maka jaga olehmu, kata Imam Ghazali. Nabi kata, sedar, wan tabih min raqdatika. Maknanya seolah-olah Imam Ghazali kata, orang yang tak faham ni macam orang tengah tidur, orang tengah lalai. Disangkanya zuhud dengan tak zuhud ni, tengok orang tu ada harta ke tak ada harta, seolah-olah gitu. Seolah orang ni tertidur. Maka dia kata, Nabi kata, jaga olehmu daripada tidur kau. Bangun, kata dia. Maka jika engkau kata, maka apa keduanya yang terlebih afdal? Antara dua ni mana lebih afdal? Mengambil bekal atau meninggalkan bekal? Ya, dilas untuk malam ni. Kesimpulan ni macam mana kita mengaji malam ni? Adakah bagus kita ni work 9 to 5 atau pension? 9 to 5 kat masjid negeri ni, yang mana? Yang mana satu, yang mana yang mana betul nak buat ni? Mengaji ni, kesimpulan mana ni? Tunggu sekejap. Maka ketahui olehmu, kata Imam Ghazali, bahawa jawapannya ni tak ada straightforward. Jawapan dia bersalah-salahan dengan sebab bersalah-salahan kelakuan seseorang, keadaan seorang tu. Tengok takdir Allah letak dia kat mana. Jawapan straight tak ada. Semua orang duduk masjid negeri jangan kerja, tak ada. Semua orang kena pergi kerja, jangan duduk masjid, tak. Jawapan itu tak ada. Jawapan itu ada tafsir, perincian mengikut sifat kelakuan orang itu, macam mana Allah takdirkan dia. Macam mana jawapan dia? Jika adalah ia orang yang diikut dengan dia, maknanya dia ni satu orang yang berpengaruh, orang yang diikut, muttaba', muqtadan, orang yang diikut. Lepas tu sifat dia, perbuatan dia, orang akan tiru apa dia buat. Berkendak bahawa menyatakan. Jadi dia kena tunjuk pada orang, pada masyarakat, sebab dia ikutan. Dia kena buat apa? Dia kena tunjukkan bahawa mengambil bekal itu hukum dia harus. Sebab dia jadi panduan orang ni, panduan umat. Jadi dia nak kena, walaupun sebenarnya bagi diri dia tak kerja pun Allah dah jamin rezeki dia, tapi dia buat kerja juga. Sebab dia ni ikutan orang. Orang akan tiru apa dia buat. Jadi dia kena tunjuk kat orang, cari rezeki ni harus. Ini yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Atau meniatkan, bila dia buat juga cari bekal ni, nak tolong orang Muslim, atau nak menyampaikan orang yang meminta-minta. Dengan ada ni dia boleh bagi kat orang, bukan untuk diri dia, nak sampaikan hajat orang. Dia cari, dia bagi kat orang ni, cari, dia bagi kat orang ni. Untuk dia tak ada. Ya. Umpama demikian, maka mengambil bekal ketika itu, pergi cari harta tu, kalau macam itulah sifat orang tu, afdal dia pergi cari kerja, pergi. Afdal dia pergi cari, pergi. Saya teringat sahabat saya, Tuan Imam Besar Masjid Negeri ni, Ustaz Yusri yang mulia. Dia sahabat. Dia pernah tanya pada Kiai apa nama?
Pak Kiai apa? Kiai Mufrad. Kiai Toifur. Ini cerita dia. Pak Kiai, saya tak mau lagi kerja lah. Saya nak mengajar penuh. Nak duduk di madrasah Darul Tauhid, nak mengajar. Tak nak lagi dah. Kerja kerajaan ni tak mau. Kita apa? Jangan. Jangan berhenti. Terus di situ. Kedudukanmu penting untuk umat. Jangan berhenti. Tuan Guru Ustaz Yusri ikut arahan gurunya. Kerana ada tugas agama di sini. Kerana beliau adalah panutan umat. Orang kan bertanya pada dia, meminta nasihat dia. Kedudukan di sini penting. Jadi bukan kerana nak cari dunia tu, kerana kedudukan itu perlu untuk agama. Maka dia duduk. Bukan kerana nak cari. Kalau hati dia nak duduk di pondok aja. Nampak tak? Kalau begitu ke afdal duduk. Afdal kerja. Kerana bukan kerana kerja itu, kerana tanggungjawab menjadi panutan umat. Contoh, Ustaz Sopan apa tak buat itu? Saya memang tak ada kerja pun. Pondok. Apa saya nak pergi kerja pula? Saya memang duduk pondok. Atau meninggal menolong habis. Afdal untuk orang macam tu jangan berhenti, kerana dia diletakkan Allah sebagai panutan umat. Manusia perlukan dia di sini. Perlu dilihat, perlu ada orang Ahlus Sunnah wal Jamaah menegakkan hukum di sini. Dan jika ada ia seorang diri, macam saya ni, seorang diri, lagi asing, orang tak pandang sangat, tapi kuat hatinya dengan Allah. Orang bagi ke orang pandang tak patah, kita tak ada masalah. Maka adalah membawa bekal, menyusahkan. Pergi cari kerja, pergi menyusahkan dia pula dah. Sebab dia ni tak perlu pun, tak berhajat pun. Dia nak menyendirikan dengan Tuhannya. Dan membimbangkan dia daripada taat kepada Allah dan ibadat. Maka meninggalkan dia bekal cari kerja tu afdal. Orang macam ni kalau dah isyarat nampak dia ni, kalau dia bersama manusia serabut, dia tak boleh. Dan dia tak diperlukan sangat dalam masyarakat ni sebagai contoh ikutan. Dia lebih bagus dia menyendiri. Masuk kat gunung, masuk kat hutan, beramal, orang pula ikut dia situ. Kalau begitulah sifat dia, maka meninggalkan usaha ikhtiar itu, meninggalkan mencari bekal tu afdal. Jadi tak boleh nak hukum lah. Tak boleh kita nak hukum orang semua kena macam ni, orang ni mesti macam ni, tak boleh. Ustaz, macam mana kita nak tahu kita yang mana? Nak tahu kita yang mana ni yang susah ni. Terbaik kalau kita ada guru mursyid, guru yang boleh melihat perjalanan kita. Ustaz, kalau tak jumpa istigharah, tak jumpa selawat, minta pada Allah beri petunjuk, tanya pada ulama, tengok isyarat-isyarat Allah pada kita, maka faham olehmu akan jumlah ini dan peliharakanlah dengan dia, nescaya engkau akan dapat petunjuk insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Habis sudah kita perintah awarid yang kedua itu rezeki. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang kita akan menceritakan tentang akhtar wal mukhafat wa iradatuha. Meninggalkan awarid yang kedua itu segala bisikan-bisikan hati. Salah satu perkara yang merosakkan perjalanan seorang menuju pada Allah, insecure. Akhtar mana insecure, perasaan tak aman. Kalau aku nak pergi pada Allah, macam mana pula? Mungkin kalau nanti macam mana pula? Risau. Segala kerisauan, anxiety itu, macam mana kita nak berdepan? Macam mana kita nak hilangkan supaya hati kita ni bulat kepada Allah? Insya-Allah taala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi sultanik. Allahumma nabi ilmi qulubana wasta'min asrarana washqal bil i'tibari afkarana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.